ringkas sikit kan. Jadi pengunjung kata. Dia semua cakap kan. Okay, boleh ada siapa yang kutip semua kutip Okay, sebelum masuk dalam subjek yang kita akan belajar pada pagi ini, ada beberapa benda yang nak tunjuk kan. Yang pertama, yang andaikan ini adalah telefon kan. Andaikan ini telefon kan. Jangan buat telefon ni kan. Okay, yang telefon, yang pertama telefon kan. Yang kedua, apa ni? Okey. Ini adalah radio kan. Okey, yang ketiga ni apa ni? Sabun? Sabun surat. Jadi ada tiga benda ni yang. Yang pertama ni ialah kita benda sebenar. Ini adalah andaikan ini telefon, ini sabun surat dan ini radio. Jadi soalan saya pertama nak tanya, kata ingat tiga benda ni apa persamaan yang kita nampak? Apakah benda persamaan antara tiga benda ni? Komunikasi. Jadi komunikasi alat ataupun kita panggil apa? Alat untuk kita biasa nak membuat antara satu sama lain. Kalau kita tengok telefon atau tengok ni lah surat tulis. Bila kita buat surat ni masa mana? Gambar dulu masa tahap sebelum kebangkitan teknologi surat. Jadi kalau tengok dalam ni pun surat ni kalau kita tengok dalam telefon ada bentuk Gmail kan. Bentuk ni sama. Surat dia. Dan radio ni kita guna lagi tak dalam ni? Kita guna semua kan. Bila nak kata kita akan guna radio untuk berhubung lah kan, berkomunikasi kan. Kita guna. Ini pun tak guna kan. Dan telefon, andaikan ni telefon memang kita guna setiap jadi persamaan antara tiga benda ni adalah ia adalah alat untuk berkomunikasi ataupun alat untuk berhubung antara satu sama lain. Jadi itulah. Jadi kalau kita tengok tiga benda ni, itulah kita akan belajar dalam subjek. Senang itu tajuk ada berkomunikasi. Okey, jadi boleh buka untuk surat 209 203. 203 ada berkomunikasi. Okey, sebelum start mula dah. Saya ada beberapa soalan nak tanya kepada kamu semua lah. Okay, soalan yang mudah ya. Nanti siapa nak jawab, dia boleh angkat tangan lah. Angkat tangan, kata saya nak jawab kan. Jangan takut soalan yang mudah ya. Okay, yang pertama, soalan dia apa tengok dulu kan. Bila kita sebut perkataan komunikasi, apa benda yang kita terlintas dalam kepala kita? Hubungan. Jadi ia adalah hubungan. Yang lain dan jawab. Apa sih? Hubungan? Jarak jauh. Okay, terima kasih kepada Cik Irfan dan Syiz. Jadi bila sebut perkataan komunikasi ia adalah hubungan ataupun hubungan jarak jauh. Okey, soalan yang kedua. Ini saya nak bagi nama kan. Boleh? Okey, soalan dia boleh sedia kan? Soalan dia bagaimanakah adab berkomunikasi boleh membentuk hubungan baik antara satu sama lain? Betul tak? Okay, sekali lagi bagaimanakah adab berkomunikasi ni boleh bentuk hubungan baik antara satu sama lain? Contohnya antara siapa? Anak dengan ibu bapa contohnya. Atau pelajar dengan cikgu dia kan. Okay, boleh? Start bagi masa dalam 2 minit boleh? Boleh fikir jawapan dulu kan? Dia tak bagi siapa-siapa. Bersedia dengan jawapan dia kan?
Dia poin dia ada komunikasi. Maksudnya komunikasi ni ada adab dia kan. Kecek molek dengan sopan santun. Jadi bagaimana benda tu boleh membentuk hubungan baik antara satu sama lain. Boleh? Okey, saya panggil Okey, Eshan. Boleh jawab? Okey, soalan dia bagaimana adab berkomunikasi boleh membentuk hubungan baik antara satu sama lain. Adaptasi boleh. Pertama kena kecek jujur dan tidak bohong. Jadi poin dia hubung kait dia. Jadi bila kecek keceknya orang ni kita kena kecek jujur dan ni. Jadi kesan dia Saya orang yang boleh. Jadi betul. Terima kasih pada Eshan. Jadi bila dia cakap jujur, bercakap benar, bercakap jujur. Jadi kesan dia apa? Apa dia? Selesa dah, boleh terima dengan kita. Jadi bila dia orang terima, maka itulah membentuk hubungan yang baik. Okay, soalan yang ketiga lah. Ada soalan susah sikit, tapi tak payah mana pun kan. Tinggikan sikit soalan. Okey, soalan dia boleh bersedia lah. Okey, ya soalan yang ketiga. Bagaimana komunikasi yang baik ini menjadikan seorang pemimpin Islam yang baik? Bagaimana nak aplikasikan komunikasi yang baik ni membentuk pemimpin Islam yang baik, yang baik, yang jujur, yang amanah. Boleh? Okey, boleh fikir saya bagi dalam masa 2 minit, 2 ke 3 minit poin dia komunikasi sama juga komunikasi nak aplikasikan komunikasi ni untuk menjadikan pemimpin Islam yang baik. Apa hubung kait antara benda tu kan? Komunikasi yang baik bagi membentuk pemimpin Islam yang baik. Okay, boleh fikir kan? Saya bagi masa dalam 2 minit lah. Okay, 2-3 minit. Dia fikir, ya mesti bagi berkait komunikasi. Poin dia adalah pemimpin Islam. Pemimpin, dia ada orang ataskan dia. Pemimpin. Boleh? Okey, siapa nak jawab? Ada jawab kat tangan. Kat tangan nak jawab Ada volunteer nak jawab? Saya nak jawab. Okey, bagus lah. Sudah kan? Okey, jawapan dia apa? Apabila kita jaga adab dalam berkomunikasi ini, kita akan fikir dulu. Apabila kita nak kecek ni, kata ini boleh ada kita kecek. Pasal kata orang itu, dekat kata ini, kata orang itu. Maknanya bila kita kecek orang itu, kita jaga kata itu, orang yang selesa kita. Betul dengan setiap perbuatan lain pun kita akan jaga. Kita fikir baik atau buruk perbuatan kita. Jadi ini pada bibir kita harus baiknya. Jadi apa kait dengan pemimpin Islam? Islam. Betul dah dia beda betul dah. Apa? Cuba dia apa kait dia? Jadi Dia jaga. Jaga kan? Jaga. Jadi bila dia jaga, maka anak buah dia lah, rakyat dia kan. Pemimpin mesti ada lah anak buah bawah dia kan. Ketua ayah kan, bawah dia adalah anak kan. Jadi bila ayah tu kecek baik, jaga komunikasi baik, maka lebih baik. Jadi jadilah pemimpin atau ketua tadi menjadi contoh teladan yang baik pada anak buah dia. Sama juga dengan ketua negara kan, Perdana Menteri kan. Bila dia kecek baik, cakap baik ini, maka bawah dia akan menjadi baik, mudah nak dia kan. Bila waktu kecek tidak baik, maka susah bawah tu nak ikut walaupun benda tu betul. Okey, terima kasih kepada sudah. Jadi terima kasih kepada semua yang jawab soalan kan. Jadi rasanya semua macam nampak lah apa subjek kita nak belajar kan. Jadi sekarang kita pergi kepada tajuk kita kan. Okey, yang pertama
Kita yang buku ya, buku soal 203 ya. Okey, maksud berkomunikasi. Okey, sebenarnya tu ya. Satu lupa ayat tadi ya. Jadi kata objektif pembelajaran kita pada pagi ni, yang pertama kita nak tahu. Kita nak tahu apa? Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan ada berkomunikasi. Yang kedua, kita nak tahu tentang kita tahu tentang prinsip komunikasi Islam. Maksudnya Islam ni ada prinsip berkomunikasi. Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan prinsip komunikasi Islam. Yang ketiga, kita nak tahu adab berkomunikasi. Nombor satu lah. Cara kita nak berkomunikasi. Apa adab-adab dia kan? Jadi 3 benda ni yang kita tahu. Dan selainnya kita nak tahu hikmah bila kita menjaga adab ketika berkomunikasi. Okey, kita pergi kepada tajuk kita. Yang pertama, dari segi bahasa, komunikasi ni bermaksud perhubungan. Dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau perantara seperti email, surat satu tunjuk tadi melalui email. Email ni maksudnya jalan telefon, jalan laptop kita tengok email tu maksudnya kita berhubung dengan luar yang jauh. Sampai email dah. Nah, surat ni kalau zaman dulu kita guna surat siapa hantar surat tu? Sebuah postman. Bupati. Bupati ataupun yang ni ada pigeon pigeon ni biasa dengar. Dia sama macam JNT, Shopee, Express. Maksudnya berhubungkan yang hantar surat kan. Jadi bupati lah hantar surat kan. Dan sekarang ni kita ada radio. Radio ni maksud jalan kata lah semua kita dengar Lepas dengar pun jadi dengar juga bila kita ini buka radio Jadi tu lah komunikasi dan telefon ni sedia maklum memang kita guna telefon. Pelik kalau zaman lagi kita tak guna telefon. Okey baik. Okey, jadi kita pergi kepada poin yang kedua kan. Okey, kat sini tengok kan. Yang pertama sini apa ni? Qaulan sadida. Qaulan Sadida. Okey, apa maksud dia? Kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Maksud direct to the point ya, straight to the point. Okey, yang kedua? Qaulan baligha. Okey, apa maksud dia? Kata-kata yang tepat dan sasaran dan memberi kesan kepada dia. Yang ketiga, qaulan layyinan. Jadi maksudnya kata-kata yang menggunakan kesaksian yang lembut. Maksudnya kata-kata yang lembut maksudnya tak kasar lah. Salah satu kita tahu maksudnya tidak kasar bahasa kan. Okey, seterusnya apa maksudnya? Kata-kata yang menggunakan maksudnya mungkin berbelit-belit nak ayat gini tapi pusing-pusing dia bawa sampai sini kan. Maksudnya yang guna bahasa yang mudah. Macam Nabi sebutlah. Nabi guna bahasa pendek tapi mudah nak difahaminya. Okey lagi? Apa maksud dia? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang jahat ataupun yang menyakitkan hati orang lain. Okey, seterusnya qaulan karimah. Maksud kata-kata yang mulia. Maksudnya bukan kata-kata yang menghina. Yang menghinakan jadi semua prinsip komunikasi Islam ni disebut di dalam Al-Quran. Tinggal kita nak artinya. Qaulan baligha, qaulan layyinan, qaulan sadida. Semua tu kata-kata yang baik. Jadi itulah asas ataupun prinsip komunikasi Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab berkomunikasi. Okey, yang pertama bila nak beradab komunikasi mestilah
Yang pertama adalah tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti ibadah salat dan tidak menggunakan, tidak mengabaikan tugasan maupun maksudnya kita guna telefon kita, guna gadget kita, tapi tidaklah sampai mengabaikan perintah Allah ataupun perintah ibu bapa. Perintah Allah adalah seperti solat ataupun perintah ibu bapa. Ibu bapa minta buat gini, kita tidak abai, kita tidak endah kan. Okey, yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah. Okey, maksudnya kita guna bahasa sesuai. Ini poin dia, kata contoh dia apa? Tidak menjauhi perdebatan. Perdebatan ni kata berdebat, nak cari nak balah yang sama, nak bergaduh yang sama. Kita menjauhi. Kecuali perdebatan yang penting, yang baik. Tapi susah kita jumpa perdebatan yang baik. Ataupun gurauan yang berlebihan. Gurau apa orang panggil? Gurau. Maksudnya berlebih-lebih kan. Ataupun yang sebutnya bergurau hingga sampai menipu kata. Nak gurau boleh tapi tak boleh sampai berbohong kan. Okey, yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti dalam penggunaan gadget semasa seperti menunggang motosikal kunjungan hari raya. Okey, maksudnya kita guna gadget walaupun kita tengok tu boleh baik, tapi guna tempat yang sesuai. Janganlah kita semua lelaki main dalam masjid, sebab masjid ni untuk kita melakukan ibadah. Kecuali kita guna headset untuk tengok kuih lain sikit, tapi semua ni tengok tentang fizikal lah. Dan menunggang motosikal. Motosikal ni lah kata lagi lah bahaya Jadi orang kata kemasan jadi itu mengundang kepada kemalangan dan boleh membawa kepada kematian ataupun kunjungan hari raya ni kata kita susah nak elok kan. Sebenarnya tak boleh kita jarang rumah orang. Biarlah kita fokus berbual dengan tetamu kan. Okey, adab yang keempat, memastikan tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjadi permintaan ini pun sama kan. Kadang-kadang kita ni nak cepat nak tunjuk orang apa ni cepat kan. Siapa maklumat forward. Ada 10 grup WhatsApp, forward semua dalam grup WhatsApp. Sedangkan maklumat tu maklumat yang palsu. Ataupun kata ada mesej mesej berantai kalau tak forward mesej ni dalam masa 24 jam anda akan diancam ini. Biasa dah dapat mesej. Tak biasa. Kalau zaman start dulu, biasa dapat mesej ni kan. Sedangkan maklumat tu palsu kan. Tak boleh. Siasat dulu sebelum nak sebar kan. Okey, yang kelima, dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, gomba, dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disediakannya. Okey, maksudnya apa? Kita nak catch nak komunikasi. Janganlah sampai kita mengaitkan, mencegah, mengutuk ataupun mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Mengadu domba apa? Maksudnya dia saja nak balas dengan orang lain kan. Dia kacak api. Dia ni dia kacak api kan. Bila kacak api dia memburukkan si kan. Maksudnya mengadu domba menjadikan orang nak balas kan. Sedangkan tak ada gapo kan. Jadi perangai ni tidak modern kan. Ataupun panggil dengan panggilan yang tidak disukainya kan. Jangan samakan dengan binatang atau dengan haiwan kan. Tidak orang tak suka kan. Jangan panggil dengan panggilan yang tidak disukainya. Okey. Faham setakat ni? Okey, seterusnya
Okey, kita pergi kepada soalan tanya lah. Kita pergi masuk dah ada maksud komunikasi. Kita pergi dah kepada prinsip komunikasi Islam. Ada banyak kaulan Soal 2, 3, 4, 5, 6 kaulan. Masuk prinsip komunikasi dan kita pergi dah kepada adab berkomunikasi. Jadi Ustaz nak bertanya sikit. Kita soalan mudah je kan. Kita andaikan okey lah. Okey, soalan dia. Kita tanya dia. Andaikan soalan dia kata andaikan ada ni tengok baca sini andaikan ada seorang remaja bermain gadget ataupun telefon di dalam masjid sehingga mengabaikan solat. Kemudian ada yang menegur dan bertanya, dah solat atau belum? Menegur dengan lemah lembut Diberi situasi Jadi soalan dia betulkah apa yang dilakukan oleh remaja itu dan yang menegur itu soalan dia. Maksudnya ada seorang budak lah ataupun pelajar ke ikutlah. Dia main gadget dalam telefon sehingga malah main. Contohnya lah mudah masa boleh puasa masa musim tarawih dia main kat belakang dia main gadget ni. Apabila main tarawih 2-4 rakaat kita main telefon lagi Pasal ada pocik masuk dalam masjid dia tegur main dah ke? Jadi soalan dia soalan dia betulkah apa yang dilakukan oleh remaja itu dan hak tegur dia. Okey, jadi minta sebutkan prinsip dan adab komunikasi dalam Islam berdasarkan situasi itu. Okey. Boleh? Apa kita jawab lagi Hadif? Hadif. Okey, yang main telefon Hadif, betul ke tak yang main telefon gitu? Ada. Okey, bang dulu bang. Betul ke tak yang main telefon Hadif? Ada. Apa salah sebut? Jelaskan apa salah. Sebab dia menggunakan gadget ni berlebihan sehingga melahirkan tanggungjawab ke jadi dia tak jaga adab komunikasi ke apa? Tadi dia sebut bukan dia menggadget sehingga mengabaikan. Maksudnya apa tadi? Sepatutnya adab berkomunikasi ini tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab. Okey, faham? Kita terima kasih ada hadir. Okey. Hadir. Okey, dan yang menegur tadi betul tak cara dia tegur kan? Sebutkan dalil. Sebutkan prinsip komunikasi. Itu dia tanya, dah solat atau belum? Dia tengok tadi ada kaulan banyak kaulan tadi kaulan apa? Dia aplikasikan prinsip komunikasi yang mana? orang lagi Kaulan layanan. Apa-apa? sebab yang menegur dengan kata-kata yang lembut. Dia menegur dengan kata-kata yang lemah lembut. Bukan kata jekah dak. Dia bukan kata, "Hoi, mai dah kau?" Dia tanya dah solat atau belum. Jadi lemah lembut ataupun kaulan tadi dia maksudnya kata-kata yang Benar. kata-kata yang benar jujur ataupun kata yang tepat. Bahasa yang tepat mengenai sasaran atau kaulan balighah. Dia jelas kata. Okey, terima kasih kepada Haji. Okey. Jadi kita bahas dah berkenaan prinsip komunikasi, adab berkomunikasi serta dalil. Dalil apa? Dalil berkenaan tadi kaulan tadi banyak dalil jadi kita pergi pada sedikit aktiviti lah. Okey. Sebelum tu saya minta beberapa dua hari
dua orang lah. Siapa nak volunteer apa tak nak lagi? Okey, tua. Tua dengan Azra Zafar tua Okey. Saya nak minta ramai kita bangun dulu. Bangun, okey. Okey. Saya nak minta aktiviti ni nak minta lakonkan situasi pelajar dengan orang tua. Jadi apa situasi dia? Dalam perjalanan ke kedai runcit, tiba-tiba pelajar ni mendapati seorang tua terbaring di tepi jalan. Okay, jadi lakukan dialog dia. Mana seorang tua, mana seorang pelajar. Jadi dia apa? Berdasarkan hak kita belajar dia. Prinsip komunikasi dia. Ataupun adab berkomunikasi dia. Okay, lakukan dialog kan. Okay, jadi yang kedua naik pula kan. Okay, boleh picture dulu kan. Picture nak untuk lakukan dialog kan. Okay, dah masuk 2 minit kan. Okay, untuk situasi kedua. Okay, Arif Hamidi dengan Cik Irfan kan. Okay, yang kedua pelajar dengan kawan. Pelajar dengan kawan lah. Sebagai kawan dia. Jadi situasi dia meminta bantuan kawan untuk meminjam alat tulis. Jadi lakukan situasi kan. Menggunakan prinsip adab berkomunikasi ya. Dah. Okey, yang ketiga. Ustaz dengan Adif. Belajar dengan cikgu dia. Cikgu ni bertanya kepada pelajar, mengapa dia tidak hadir ke sekolah? Tanpa sebab dan alasan. Okey, bangun. Jadi sampai masa lagi 2 minit. Dia boleh fahami betul-betul dialog ni. Dia cuba lakonkan situasi berdasarkan adab berkomunikasinya. Jadi janganlah pendek, dia panjang sikit lah. Apa perbualan dia catch tu, apa hak tanya tu okey. Boleh? Masa 2 minit boleh? Jawab lain? Cuba nilai. Okey, masa 2 minit. Okey, bersedia lah. Okey, lain duduk kan. Okey, situasi yang pertama kan. Boleh kita pendek lah, kan. Ikutlah nak jalan jauh ke baru spot tu lah. Okey, berlaku kan. Jalan tu jangan pendek, biar panjang jalan kan. So, juga ke so? Alhamdulillah. Masih lama. Yang sakit. Masih Okey, mana dialog dia? Cuba lakukan dialog dia. Apa yang dia buat ke komunikasi dia? ya dialog tadi nak ajak Yuki ni. Nak sebab kita masih ada macam nak tanya wajib macam bukan. Jadi dia guna komunikasi apa tu? Kawalan apa? Ya mulia ni. Kawalan karimah. Kawalan yang mulia. Jadi pertanyaan yang mulia lah ditanya molek. Dah puas cik ni jawabkan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jawab dengan baik juga kan. Terima kasih kepada situasi yang pertama kan. Jadi kita tampaklah situasi tu kawalan mana yang digunakan, komunikasi mana yang digunakan. Okey, yang kedua, situasi yang kedua. Pelajar dengan kawan. Assalamualaikum sahabat. Salam.
Kita. Boleh. Mana dah elok dah? Dah elok dah apa? Kawalan lain. Kawalan? Layanan. Apa kawalan? Sebab Saya tegur juga. halaman lembut. Jadi dia tanya dengan halaman lembut. Okey, apa? Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum sahabat ni. Boleh nak pinjam alat? Boleh. Jadi sahabat dia jawab apa? Boleh. Boleh. Pendek ya. Jadi perkataannya ringkas ya. Okey, terima kasih kepada situasi yang kedua ya. Okey, situasi yang ketiga. Pelajar dengan cikgu ya. Pelajar dengan cikgu. Cikgu bertanya, pelajar mengapa dia tidak hadir ke sekolah, tanpa alasan. Boleh guna kursi? Boleh. Biarlah. Okey, fokus. Mesti dia. Iya. Kenapa tak datang ke sekolah? Saya minta maaf cikgu. Kucing saya sakit perut cikgu. Saya tak dapat hadir cikgu. Cikgu maafkan saya tak cikgu. Maafkan. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi berdasarkan situasi ini, mesti komunikasi mana hak dia guna bila pelajar ni bertanya dengan cikgu dia. Kawalan aku. Kaulan ma'ruf. Apa kaulan ma'ruf? Sebenarnya kata ya Baik. baik. Apa kata yang baik? Bagi ditanya dengan molek dan pelajar pun jawab dengan baik. Okey, kasih ya. Jadi dia tak guna kata kasar. Cikgu pun dia tanya, kenapa tak ada ya? Itu kata-kata yang Jahat. Kata yang tidak kasar, kata yang tidak baik. Jadi cikgu tanya dengan lemah lembut dan pelajar ni jawab dengan lemah lembut. Kucing dia sakit perut dia. Last speech perut dia. Okey. Okey, terima kasih kepada semua lah. Semua yang santun teman tadi ya. Jadi kita habis kata penerangan pun selesai dah. Ada situasi pun kita boleh menggambarkan, berdasarkan situasi kita boleh gambarkan prinsip komunikasi Islam yang kita guna dalam kehidupan bila terjumpa dengan pakcik jadi bagaimana kita nak tegur pakcik tadi ataupun yang kedua apa ni? Nak pinjam alat tulis ni biasa dalam sekolah kita kata bukan kita minta ni sini alat tulis satu. Masih kata tidak baik kita pinjam dengan kata baik ataupun cikgu dengan pelajar tidak ada ke sekolah ke konten ke sekolah ke guna kata-kata yang lemah lembut atau kata yang baik. Terima kasih jadi kita ada sedikit aktiviti lah. Aktiviti. Okey, semua nak minta buat satu kumpulan buat 3 kumpulan cuba 3. Cuba. Ini 1, 2, 3. Okey, comel Okey, sebelum kita buat aktiviti, ni ulang kaji sedikitlah. Ada volunteer nak jawab? Guna ni. Okey. Suaikan pernyataan di bawah berkenaan prinsip komunikasi Islam. Okey, ada volunteer nak jawab sebelum kita pergi kepada pembincangan dalam kumpulan. Okey, tuan. Sini, suai sini. Ni suai sini dulu. Selesai. Tarik mana ni? Berapa dia apa dia betul kan? Ya sini. Boleh. Kemudian ya. Tarik yang pertama, kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Orang Melayu. Kalau kita bincang lagi.
Bagi mulai. Okey, yang kedua kata-kata yang benar. Jujur, tidak bohong dan tidak berbeli-beli. Okey, Cik Irfan. Maulan. Jawab lima dulu. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya, okey, Rusda. Ambil mana? Kalau yang benar tidak tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Maulan. Dah. Okey, seterusnya. Yesus. Bahasa yang mudah difahami. Lemah lembut. Layinan. Okey, seterusnya. Okey, Zul. Maisura, yang mudah difahami. Kata-kata yang mulia. Atau awalan ni lillah sekali tinggal. Okey, tu bawah lagi. Okey, isi tempat kosong. Mengenai maksud komunikasi dengan pilihan jawapan yang betul. Okey, siapa ni awak? Mulai. Siapa nak bagi lagi? Adil. Okey. Apa lagi ya? Lagi individu mana? Maksud komunikasi. Individu. Person. Individu. Tak mana? Komunikasi. Yang antara dua. Jawablah ni mami jawab. Jawab. Antara dua. Dua individu lah. Individu. Okey, atau lebih secara Langsung. langsung atau tidak melalui Berhubungan. salah. Okey, kita tengok jawab dia. Berapa yang betul? Oh, ada soalan lagi pilih apa ada berkomunikasi dalam kotak Okey, orang boleh jawab. Adik. Ada. Tekan jawab yang betul. Pilih yang empat. Empat ada. Ada komunikasi. Satu. Dua. Tiga. Cukup Pak. Tiga. Satu lagi. Mana ni? Ni. Dapat masa yang sesuai. Okey. Okey, sesuaikan isi dan huraian yang bersesuaian dengan hikmah beradab ketika komunikasi. So jawab. Okey, kan ini dia. Apa? Meningkat pengetahuan. Semua. Okey. Dua layan lagi. Apa? Okey, Hasan. Ada semua. Jawab sendiri. Okey. Terima kasih kepada Hasan. Okey, finish dan wang. Okey, pertama kita itu. Tak ada nama dia. Okey, ni alhamdulillah semua betul Kan ni? Ini ada jawab salah. Salah, mana salah? Berhubungan. Berhubungan antara
atau lebih secara langsung atau tidak melalui Perantara komunikasi. pelajaran komunikasi. Adik-adik cuba baca lagi ya. Okey, ni adalah okey semua betul ya. Kata yang sopan, tempat yang sesuai tidak melalaikan dan maklumat yang sahih ya. Okey ni. Mana salah ni? Ini betul, ini betul ni. Meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara yang baik dengan buruk. Maksudnya kita dapat ilmu, kita tahulah beza mana baik yang tidak baik ya. Okey, dan mereka individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, kita pergi kepada pembincangan dalam kumpulan ni. Okey, cuba jawab ni ya. Okey, pembincangan dalam kumpulan buat kumpulan. Tulis ya. Okey, kumpulan 1 jawab 1 dan 2. Ya. Boleh dah bentuk nota ya. Berisi lah. Dan buat pengutangan ya. Soalan kumpulan yang kedua jawab soalan yang ketiga ya. Adab berkomunikasi ya. Tulis untuk pengutangan ya. Dari kumpulan yang keempat, hikmah beradab kepada adab komunikasi kepada individu ya. Buat dalam bentuk, tulis dalam bentuk poin yang jelas ya. Dan buat pengutangan ya. Hikmah. Kemudian yang ketiga hikmah. Beradab ketika berkomunikasi kepada individu kan. InsyaAllah. Bentuk poin apa poin ni? Komunikasi ni jelas kan? Besar ya. Komunikasi gambar. Buat betul-betul minat. Buat ada betul minat besar ya. Ini ada komunikasi. Itu adalah hikmah kan? Komunikasi adalah Ya, aku nak ngomong.
Macam ya. Yalah. Macam ya. Ya. Ya, suruh siap lah. Ya, siap. Okey dah. Dah boleh dah kita buat pembentangan eh. Sebelah mana nak buat dulu? Ikutnya eh. Ikut soalan eh. Okey, yang pertama, okey, maksud komunikasi dan prinsip komunikasi dalam Islam. Okey, yang pertama, boleh buat pembentangan di hadapan. Dengan bahasa yang jelas serta penjelasan yang baik. Okey. Kuat eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami nak menjawab soalan 1 dan soalan 2, iaitu maksud berkomunikasi dan prinsip berkomunikasi. 1. Maksud berkomunikasi. Ya, apa maksud dah? Dalam bahasa istilah. Okey, dari segi bahasa maksud dia? Okey. Cepat. Berhubungan. Hubungan. Dari segi istilah dia? Istilah perhubungan antara dua individu atau lebih secara tidak langsung, secara langsung, seperti email, surat, radio, telefon dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, prinsip komunikasi ya. Dua ya. Dua prinsip komunikasi ialah Yang pertama ialah qaulan karimah, iaitu kata-kata yang mulia. Yang kedua ialah qaulan layyina, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Okey. Terima kasih kepada satu kata Madwa. Permulaan dia
Ya ada gaya dia kan. Okey, kumpulan yang kedua untuk soalan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 ingin menjawab soalan 3 yang diberikan oleh Ustaz, iaitu daripada tajuk adab berkomunikasi. Contoh adab berkomunikasi yang pertama ialah menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan pendengar. Yang kedua, memastikan kesahihan maklumat yang diterima dan disampaikan. Ketiga, hindari fitnah dan mengkait orang lain. Keempat, tidak lalai daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab. Yang pertama ni, ayat menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan pendengar. Contohnya, kita bercakap dengan seseorang tu, kita guna bahasa sesuai sopan dan sebagainya. Nombor 2 ni ialah ayat setiap kita dapat khabar tu pastikan ia sahih dan betul baru kita share ke orang lain. yang ketiga ni yang dia pada buka ayat dia dan hindari daripada fitnah. Kan ada lagi? Tidak lalai daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab. Contohnya, kat masjid lah kita nampak budak-budak duduk lelaki duduk main telefon. Kita kena tegur dia, biar tak lalai daripada melakukan amal ibadat. Ada lagi? Okey, terima kasih kepada penonton. Bagus ni. Isi dia serta dengan penjelasan baik. Okey, terima kasih kepada kumpulan 2. Okey, seterusnya kumpulan yang ketiga. Hikmah beradab dalam berkomunikasi terhadap individu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan 2 hikmah beradab dalam berkomunikasi. Okay, first hikmah dalam beradab dalam berkomunikasi dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Contohnya, jika kita beradab dalam berkomunikasi, kita dapat mengetahui lebih lagi tentang baik atau buruk. Contohnya seperti kita memanfaatkan masa dengan sebaiknya, tidak melalaikan dengan contohnya game, iaitu Mobile Legends dan sebagainya lagi. Yang kedua pula ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan adab yang mulia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang beradab. Lagi? Ada lagi? Okey. Terima kasih kepada kumpulan ketiga mengenai hikmah beradab dalam berkomunikasi terhadap individu. Jadi dapat membezakan baik dan buruk dari segi pengetahuan dan apa tadi? Mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini untuk kawan yang lebih baik ya. Terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Okey, alhamdulillah kita rasa jelas dah semua kan. Kita berdasarkan penerangan dan juga aktiviti soal jawab, rasanya jelas berkenaan dengan adab berkomunikasi. Jadi semoga kita dapat mengaplikasikan adab berkomunikasi mengikut
prinsip komunikasi Islam dalam kehidupan kita, sama ada dekat rumah ataupun dekat sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Dan juga kita dapat menjaga adab berkomunikasi. Sebab adab berkomunikasi memang berkait dengan kehidupan kita, melibatkan penggunaan telefon, melibatkan amal ibadat, melibatkan kesesuaian masa dan lain-lain lagi ya. Dan kesan beradab komunikasi ni kita jelas kita dapat menjaga, kita dapat memberi kesan ataupun kepentingan kepada individu, sama ada di kita sendiri ataupun masyarakat ataupun sesebuah negara lah. Okey. Jadi alhamdulillah sebagaimana objektif tajuk kita belajar pagi ni, semoga-moga dapat tercapai. Kita dapat tahu adab berkomunikasi, yang kedua dapat mengetahui prinsip komunikasi dalam Islam, dan juga dapat mengetahui adab berkomunikasi. Okey, alhamdulillah. Ada masalah lagi? Ya, semua jelas cumanya ada beberapa perkara lah Ustaz nak mungkin kena buat penambahbaikan. Yang pertama, bila melibatkan lakon ataupun lakonkan situasi, kita boleh menghayati betul-betul watak yang diberikan kepada kita atau situasi yang diberikan kepada kita. Dan juga kita dapat baiki lagi pembentangan subjek kita, pembentangan topik kita ya. Guna bahasa yang sesuai dan juga kata-kata tulisan tu yang dapat difahami dengan baik ya. Dan yang lain-lain lagi, kita dapat menjawab soalan, dapat fokus dengan lebih baik di dalam kelas. Semoga apa yang kita belajar kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kita tangguh dulu kelas kita pada pagi ini dengan baca doa. Yang kedua,